pendahuluan Kanzus Sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit ni berkat kita malu Nabi Isra' Mi'raj. Tuan guru ini yang telah datang dia kat Malaysia, datang dia kat pondok ini, mana satu perkembangan yang paling hebat berlaku. Dia yang bawa baca Kanzus Sa'adah. Lepas baca Kanzus Sa'adah ni, ada juga orang yang di tengah baca yang tinggalkan dia. Itu biasa tu. Dah tak ada taufik, tak nak buat, cabut. Lepas tu pagi tu bila dia jumpa saya, orang tu datang jumpa, dia challenge Tok Guru. Tu kata dia Kanzus Sa'adah dan Imam Idrisi, amalan dia aku bawa kat sini. Mudah-mudahan bumi ini akan cemerlang. Lawan lagi, dia kata Syekh Murtaza, pada hari ini, pada tarikh ini 10 tahun cemerlang. Lepas 10 tahun kita meraihkan khulafah saya, tuanku dapat sign enactment kawalan tarikat. Itu dia. Mana kawalan? Dia dah buat dah. Dah ada peraturan. Kita berjalan dengan peraturan. Kita ada sekolah, ada peraturan. Selesai dah. Itu pandangan dia kan, ilmu dia, awliya, wali dia. Itu faham saya lah. Dia cakap depan saya cakap, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan zikirnya sebagai dalil di atas cintanya kepada hamba-hambanya di alam ini, serta menjadikan sebab untuk Allah mengingati mereka sebagaimana firman-Nya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 152, fazkuruni azkurkum. Maksud itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Kena buat semua. Dengan zikir ni kita ingat Allah, dan kita akan berjalan, tahu Tuhan tengok kita. Dan berjalan ke semayang, mana keluar zakat, macam mana. Itu maksud dia. Kena ngaji semua tu, tahu peraturan. Diorang heboh enactment. Dunia berkembang. Dulu mana ada topi kalender? Ada ke topi kalender? Tak ada. Motorcar dah banyak, Samsung dah banyak. Kena ada lah kalender. Motorcar tak boleh lalu dah. Di pantai ni jembatan tol sana, tol sini. Nak lawan ke? Mana lawan? Kalau tidak, kalau tak ada apa, tak ada semua agaknya daripada kasar ni nak pergi ke Seremban, pukul apa tak tahu, belum sampai. Mengangkat. Baik yang kaki. Nah, ini macam tu cerita. Peraturan perubahan. Masa saya mula-mula balik tu, dia datang, Ustaz dah cakap sikit dah. Apa Datuk pakai Austin 40, Datuk pakai Volvo boleh ke? Pasal Austin 40 tak ada dah. Kereta tu tak dibuat kat Malaysia. Austin 40 yang paling best. Kalau ada agaknya, kerajaan beli Austin 40. Semua mufti pakai Austin 40. Mufti besar pun Austin 40. Beruk ni tu. Balik dia panggil saya. Naik kereta pada Mercedes semua dia. Volvo dia pakai, aku naik Volvo. Kata aku ni Volvo ni kerjaan lagi. Takkan aku naik taksi ya. Itu ya mentaliti dia. Agaknya kalau abah aku hidup semula banyak, bukan mentaliti kapal terbang. Senang. Helikopter punya naik. Dulu kalau abah saya dulu bertokar ni pakai kipas lah tu. Kipas tu ada kipas tu. Pusing aja. Kalau tidak ada duduk depan, aku kipas kat belakang. Mampusnya. Sekarang alhamdulillah aircon dan semua. Dia nak cakap apa budak-budak ni? Kita hidup dengan tu, kipas dia. Kalau berzikir ni, yang kipas. Sekarang ni semua tak ada ni. Aircon ada semua. Sampai lembik aircon.
Saya tak menapah lah, kalau pergi rantau tak menapah. Salah tak kau tengok pergi rantau dia dah mula seluruh kan, dia tengok takut, tak menyawa. Agak saya tak tahan. Jadi punya tahan lah, tak tahan. Oleh itu beruntunglah orang-orang yang berzikir, selawat, salam ke atas imam para nabi dan rasul Sayyidina Muhammad, ahli keluarganya, baginda yang suci, sahabat-sahabat baginda yang mulia. Datanglah pertolongan. Adapun selepas itu berkatalah hamba yang ini kepada rahmat Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa, Al-Arif Billah Sayyidi Al-Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Ja'far, nasabnya Al-As'ari, akidahnya Al-Maliki, Ja'fari, nasabnya Al-As'ari, akidahnya Al-Maliki, mazhabnya akidah Al-As'ari, Imam As'ari, akidah mazhabnya mazhabnya Al-Maliki, Al-Azhari ilmunya dan Muhammad Ahmadi tarikatnya. Ini adalah hizib yang bernama Kanzus Sa'adah. Ia telah ditulis oleh Syekh Tarikat Al-Alim Al-Rabbani Al-Syekh Sayyid Ahmad Bidri kepada murid beliau Al-Syekh Abdullah Abu Ma'ali Rajab. Ia juga tertulis oleh guru saya Sayyid Muhammad Al-Sharif bin Said Abdul Ala kepada murid-murid beliau yang di Aswan. Saya menemui hizib ini dalam sebuah risalah bertajuk An-Nafhatul Kubra, yang mana ia diserahkan kepada saya berupa manuskrip yang terdapat di pustakaan Syekh Said Muhammad Ali Al-Sanusi yang terletak di daerah jauh Tunis. Tunis dia. Saya telah membaca kedua-dua risalah ini dan saya mendapati hanya terdapat sedikit perbezaan. Apakah kan dia dengan taufik dari Allah, saya telah mencetak hizib ini selepas saya meletakkan baris dan mentasihnya. Dia bagi. Dia tak boleh bagi kan. Orang Arab tak bagi semua. Kitab-kitab tak bagi. Itu pun dia guru. Anak murid tak mengaji, Quran dia bagi pun tak boleh baca. Baca tak bagi dan tu Isya, makan. Mana je bisa. Nak koyok apa? Dengan taufik dari Allah Ta'ala, saya telah mencetak hizib selepas saya meletakkan baris dan mentasihkannya. Saya lampirkan sekali dengan sebuah syair yang diberi nama Fathul Aqfal dan syair yang bertajuk Dawab Yusri. Ini dia dibagi kat apa? Ustaz boleh bagi saya. Mudah-mudahan lah besok kita minta macam mana. Yang menjadi sebab terciptanya hizib ini adalah kerana saya telah bermimpi melihat guru saya Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Syekh Mursyid Said Abdul Ali bin Said Ahmad bin Idris. Lalu saya berkata kepada beliau, ajarkan saya satu doa untuk memudahkan segala urusan. Lantas beliau menoleh ke arah saya berkata, di manakah peraturan yang kamu susun untuk menunjukkan tauhid itu? Lalu terlintas di hati saya peraturan seperti ini. Lantas saya pun terus mencetak hizib ini dengan pujian terhadap Allah Ta'ala dan tauhid ini. Sesungguhnya saya menjazahkan semua ikhwan dari kalangan orang-orang mukmin yang berada di timur barat untuk membaca hizib ini dan peraturan-peraturannya sambil mengharapkan agar Allah menerimanya, memberikan jalan pahala yang besar. Ada benda diizinkan, tapi ada buku dah. Kita dah buat dah. Semua ini kita pulangkan pada pembangunan apa? Pembangunan kita lah. Tuan-tuan bagi semua bulan. Bagi tong-tong besar ni tak ada sesabit lebih tu.
panjang, sama-sama panjang. Tuan-tuan bagi saya pulut, satu pinggan, satu dulang, saya makan, saya pecah pulut. Masukkan semua pulut ini, pecah-pecah, sama makan pulut. Nah, duit-duit tuan bagi di mana? Pulut itu saya. Ibaratkan pulut masukkan dalam saham pembangunan. Mudah-mudahan sama-sama kita apa? Bangun tarikat, bangun anak muda, bangun urusan ni ila yaumil qiyamah. Kita anak-anak masa niat dah untuk abang, untuk mak, untuk keluarga ni. Kan? Kita ada pegawai-pegawai yang audit ada, kemudian jabatan hasil dan pergi menjadi toke yang apa yang mensatkan kita. Sungguh saya mengijazahkan semua ikhwan dari itu. Salah seorang syekh Libya pernah memberitahu saya bahawa ada seorang yang punya keperluan terhadap seorang yang lain, lalu dia mencari orang tersebut namun tidak berjumpa, lantas dia membaca Da'watul Yusri Al-Qurbi sebanyak sekali. Keesokan paginya dia mendapat sahabatnya datang mencarinya, lalu syekh tersebut menceritakan kisah itu kepada dia. Surah baca hizbi ni dibaca 40 kali. Kita relatif sebaca 1,000 pun, 100 pun banyak tu. Hantuk kepala berdinding gitu. Kadang-kadang orang kata tak sangka mufti sekarang kamai dah tua makan kadang ganas. Iyalah ya Latif 100 kau cakap batu hantuk kepala ke dinding. Pasal cakap 100 dia tak boleh kata banyak. 100 lagi. Banyak tu. Payah tu. Hantuk kepala ke dinding. Itulah mula kalau nak cakap macam tu banyak, dia tak bagi can dah tu. Mati lebih baik lah kau. Masuk tarikat kau betul. Satu orang tu tok relatif 100 itu sikit baca je lah. Aku tak menyubah ni apa aku bagi kau ni. Selepas 10 tahun je pun dah. Khabar tuan. Baik. Kerja bagus. Relatif lama tu tengok tu. Apa tuan pesan tak payah pergi diam, segelak je. Tak payah kau baca dah. Kan? Nyusahkan saya je. Nantak kau lah. Kali pertama, yes. Kali kedua, up to you. Kalau kena macam tu, bala lah. Cakap kat sini dah dengar, pergi Mekah. Apa nasihat Datuk kat Mekah? Balik rasa balik. Kat Mekah jumpa aku no time to see you. No time tu kata aku sekarang nak fokus aku. Masa tengok aku. Dia Mekah masa nantak kau lah. Saya seorang baca satu kali. Dalam kalangan mereka terdapat seorang lelaki yang bekerja sebagai pegawai selama berapa tahun, tapi tidak pernah dinaikkan pangkat. Ini semua kalau baca dia mula ni. Sejak pagi terbang belajar, semua jadi ketua. Betul-betul. Pangkat, lalu dia pun baca doa tersebut sebanyak 4 kali. Baca ya. Pada waktu malam, keesokan pagi dia pergi ke pejabat. Lalu tiba waktu zuhur, mereka memanggilnya, bertanya tentang tempoh jawatannya, lalu menaikkan pangkat dia. Orang cari dia kat DJ, kau naik pangkat, kau dah mau dah. Susah ni tu. Saya dulu Negeri Sembilan tu, diarahkan pindah ke Sabah. Bincang dengan mak saya, awak kau tak pindah Sabah, tu dah dulu. Dan nenek pagi besok saya menghadap dia, Assalamualaikum, saya tak ikut. Kalau Allah nak saya naik. Kau tidak. Rezeki saya Allah, bukan kau. Tengok aku. Sekarang pun saya berkhabar Datuk. Alhamdulillah, doa kau pergi Datuk. Lawan Allah Ta'ala. Tak naik. Dan ke situ kita bekerja
Dan niat juga naik. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita dapat 1000 sampai mati tak sakit, mana tak dapat 3000 sakit. 1000. Hospital tak masuk, duit tak kena bayar, hutang tak ada. Itu cerita. Redha dengan Allah Ta'ala. Saya tak sebut orang mana, saya tak umpat lah. Oleh sebab itu orang, kita beramal ayat 3 kena baca, usul kena baca. Ayat 3 memang kita fokus. Bukan setakat kita nak negara yang berdepan dengan macam-macam sekarang ni. Gangguan-gangguan yang tak menentu. Kita minta negara stabil. Allah beri petunjuk. Dengan gopoh dan ketutupan boleh bertopkan tu Allah. Kita tak mahu Malaysia jadi Myanmar, jadi tak, tahu tidak boleh jadi. Dan cari sebab itu jadi. Jadi kita baca dalam ayat kita mampu. Ada tuan-tuan dah ada, tambah lagi. Yang dah ada kita buat. Di antara dasar tarikat kami ialah hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Itu penting. Dia cakap diulang dia macam mana dia bagi banyak-banyak. Di antara dasar tarikat kami ialah hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Ia juga mesti mendapat keizinan syekh yang memberikan perjanjian pada murid. Sang murid tidak harus mengambil dari murid gurunya sebarang hizib, sebagainya tidak harus baginya mengambil seorang syekh yang lain bersama syekh yang memberikan perjanjian, walaupun syekh itu ada kawan pada syekh. Nak ambil dah ambil bai'ah. Siapa ikut orang ni jangan ikut syekh Murtaza. Itu salah. Nak ikut siapa? Mucah masuk tarikat Ahmadiyah, berpegang pada hadis, sila amal. Lepas tu macam-macam kita dengar. Hulung semua cerita. Intinya orang yang datang ni semuanya kayu semua. Tak faham apa yang kita ada. Mengajar kayu satu. Tak boleh. Sebab itu mana ada orang lain, dia Naksabandi dah okey, Meniaga dah okey, dia jumpa saya. Dia tak mampu Naksabandi ni. Pasal dia berniaga dah, kadang pergi tempat-tempat yang pelik-pelik kan, niaga sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia tak dapat nak ikut guru ni 40 hari, sebulan, pergi apa? Khulwah. Saya kata kau pergi tanya tu, guru minta izin. Aku tak boleh campur dengan Tok Syekh kau. Kau pergi bincang dengan Tok Guru. Mungkin maknanya dengan tak ikut aku pun dia bagi. Oleh kerana kau macam ni dia. Kau ikut aku tapi dia. Lain dia bagi lain. Kan? Betul lain roksah tak roksah. Kita ada semayang sapi kasar, ada semayang ni. Semayang pun ada kasar. Takkan zikir tak ada kasar. Tanya Tok Guru, aku tak boleh ajar. Tarikat orang aku tak boleh ubah. Tak boleh nak apa. Kita kan boleh lah. Kalau ikut Syekh Zahid, tanya Tuan Guru Tun Zahid. Ikut Dr. Manan, tanya Dr. Manan. Macam tu. Dr. Suhada, ikut Suhada. Dr. Suhada dilantik ahli fatwa negeri. Di antara dasar tarikat kami lah, hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Mesti mendapat keizinan syekh yang memberikan perjanjian kepadamu. Baca. Boleh baca tak boleh baca. 4-5 orang dia dapat daripada azab, daripada pasir tumbuk langsung pitam. Baca azab. Merabal. Menamik dapat buku. Siapa ambil? Syekh Ampangan. Ampangan ni 3 orang syekh ni. Silap-silap meletup surah-surah dia baca. Syekh Dolah tak ada juga. Syekh kecil-kecil banyak ni.
3-4 orang. Dah tak boleh buat apa dah. Berkelahi dengan lelaki, berkelahi dengan semua. Saya pergi jumpa dia. Baca azab ke? Ha? Dia kata, tak tahu ke? Tanya dia. Yalah, ustaz bagi. Pasal tumbuh bagi. Ustaz Ampangan bagi. Ampangan banyak ustaz ni. Ustaz tak tangga ni. Dia apa terobang dari rumah. Lepas kita turunkan bagi-bagi tu. Dah 3 orang dah kita apa? Kita kau tidak dah mamai, kita mamai. Tidur payah, tidur tak boleh, semua tak boleh. Tanyalah kita boleh tak boleh. Boleh tak tu? Di antara dasar tarikat juga, murid-murid tidak boleh pergi ke satu tempat dengan tujuan untuk himpunan zikir atau sebagainya, melainkan dengan izin syekh. Kita tidak harus untuk menyamakan seseorang dari kalangan murid dengan martabat syekh, kerana hanya syekh saja yang bertanggungjawab untuk mentarbiah murid-murid dan mengatur suluk mereka. Tidak harus juga untuk mereka melalui sembarang suluk tarikat selain daripada perjalanan syekh. Tak boleh kan? Seorang murid tidak harus memberitahu apa yang dia lihat dalam mimpinya. Ini sebagai betul. Kalau cakap dia ni, KDN pun tanya, dah sampai langit dah bersama-sama tu. Macam mana tu? Aku tak mimpi aku. Kalau anak mungkin aku dah sampai, macam mana aku dah aware. Aku not power to me. Sekarang ada kitab senang jawab pula. Sampai ni. Tapi baru-baru ni keselamatan ni nak negara tak tanya. Pasal dia kata kita ada hubungan baik, akrab dengan At-Tijani. At-Tijani kerjaan sama follower sekarang ni. Memanglah hubungan. Tapi dia kata Syekh Murtaza panggil ni. Saya kata yang ada saya jumpa ni 5 tarikat. Yang kita panggil berkata bedang ketah kerja. Dan Ustaz Saiful pun tahu saya bersama mufti tu. Nama semua dia. Orang-orang tak ada nama dia apa jabatan mufti, kita tak panggil dia untuk hadir sama. Bala kita banyak. Banyak yang masuk menyusup ni. Keselamatan negara telefon saya. Tok, saya nak semayang Mag Aisyah satu. Ada hal. Kalau keselamatan negara panggil tu cari something lah. Tanya. Kita tak ada benda-benda. Saya kata tak ada. Saya sekarang ni kontak lain saya. Surat Yusri pun pegang surat ni. Anak saya Hasan usaha pegang surat ni ada hubungan. Surat-surat keluar masuk ada kat kita. Dia perlu tu. Dan enakmen di sini. Kita punya apa? Tuliah dia di sini. Pelantikkan. Pertama tuliah aku dapat. Pertama negara Asia di tuliah. Aku rasa pondok. Nak beri tuliah ke mana? Dah sign Ustaz Zaki saya. Yang main. Habis. Tapi maknanya kau datang sini cek tak ada 1,000. Dia balik je fine 1,000. Patuan. Langgar. Bukanlah kita bertuhan kan, lain-lain kan. Peraturan. Semat. Cantik. Ni kan sebut sini. Murid-murid memiliki adab-adab bertarikat. Dalam tarikat dan adabnya, martabat semua murid adalah sama. Tidak boleh melebihkan seorang ke atas murid yang lain kecuali dengan arahan syekh. Sedangkan syekh tidak mungkin akan melakukan demikian kecuali sekiranya syekh
akan bermusafir dalam tempoh yang lama atau Syekh merasa ajalnya sudah sampai, maka ketika itu harus bagi Syekh mewakilkan siapa saja dikehendaki daripada kalangan murid-murid. Aku nak di Mekah ni, lantik salah seorang anak buah saya pimpin. Mati saya, dia pimpin sehingga mesyuarat Darsa Sufiah menimbang siapa ganti. Selesai masalah. Faham dia? Darsa Sufiah kita lantik. Dulu bila saya lantik Ustaz Yusri pimpin-pimpin ni, banyak orang heran. Bila saya masuk hospital emergency, saya dibawa semayang, baca semua, sekurang-kurang balik. Kata Alhamdulillah, kita balik, kita zikir balik. Takkan balik rumah nak semayang balik. Ponek dia datang, pergi surau semayang di rumah balik. Orang dekat-dekat tak apa tu. Bagus tu, bagus tu. Dulu tampak dia tu mesti ni nak mati ke dia. Lepas dia telefon saya minta maaf tu, bila Datuk sakit baru saya tahu hikmah Datuk lantik geledak macam ni. Aku 75, abah aku 53. Not here. Tapi aku nak lagi hidup. Tapi Tuhan dia pulang dia lah. Di antara adab-adab bertarikat juga murid-murid mesti memberitahu Syekh semua hal mereka supaya Syekh boleh membimbing mereka. Apa hal jangan cerita orang. Datang Tuhan dah jumpa. Kalau tahu suruh mampus sebenarnya pun. Cerita apa ni? Cerita betul terang lah. Suruh setengah, suruh tidak, aku bukan kutuk. Dah tahu dia. Sunyi setengah, sunyi setengah. Murid. Di antara adab-adab bertekad juga murid-murid mesti memberitahu Syekh semua hal mereka supaya Syekh boleh membimbing mereka. Para ulama telah menulis pelbagai kitab mengenai adab-adab di antara murid dengan Syekh mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Ditulis oleh hamba yang mengharapkan keampunan Tuhan Al-Arifillah Sayyid Al-Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Syekh Tarikat Al-Ja'fariyah, pemilik pengajian hari Jumaat Masjid Al-Anzar, Syekh dan Al-Azhar Syarif Rabi' Awal. Wallah. Pilihan tarikh mukadimah yang kita banyak ni perlahan-perlahan. Tapi yang pentingnya sikit kekal. Di antara kena tuan-tuan kena ada ni. Jangan kita faham. Tarikat ini, buku ni bukan semua orang ada. Sebenarnya tak boleh. Mereka orang tarikat je. Macam PAS punya sahabat dia punya. Tangkap kita mampus dengan jawab. Awak ahli tak? Kalau pergi tangkap, balik jawab. Dia ada tulis kan? Ahli.